Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Insyaallah, amma ba'd. Kita hari ini bertemu setelah 2 hari Ustaz mengisi Huda Quran Special Ramadan. Ya, maaf kerana saya agak pack jadual ya dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita saling membantu. Ya, yang penting kita teruskan pengajian kita untuk kita melihat sinopsis ataupun jengukan ya, singkapan tadabbur pada juzuk-juzuk pada setiap hari. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok bersama-sama pada juzuk ke-23. Juzuk 23 terdiri daripada 3 surah. Yang pertama surah Yasin, yang kedua surah As-Saffat, dan yang ketiga surah Az-Zumar. Ya, 3 surah. Yang mana surah Yasin bermula pada ayat 28. So sebahagian tu Ustaz dah sentuh beberapa isu berkaitan dengan surah Yasin. Saya akan sentuh satu saja isu hari ini dalam surah Yasin insya-Allah, dan kemudian kita akan masuk surah As-Saffat. Penuhlah surah As-Saffat kita akan ambil semua, iaitu surah As-Saffat mengandungi berapa ayat? Surah As-Saffat mengandungi 182 ayat. So insya-Allah dalam surah As-Saffat kita akan tengok dua isu yang kita akan angkat bersama. Dan yang ketiga kita akan masuk surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar bermula daripada ayat 1 untuk juzuk 23 sehingga sehingga ayat 31 ya. Surah Az-Zumar ayat 31. Jadi sahabat-sahabat, izinkan saya untuk bacakan dahulu surah Yasin ayat 28 ya, dan juga pengakhiran surah ataupun juzuk 23. So sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Boleh share dulu sama-sama, kita akan menyingkap sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Maksudnya, dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Baik. Sahabat-sahabat, ini tentang cerita di mana berkaitan dengan cerita sebelum itu. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey. Baik. Sahabat-sahabat, kita akan tengok tentang Ashabul Qaryah ya. Cerita ni masih lagi tentang Ashabul Qaryah. Insya-Allah kita nak tengok pada ayat yang terakhir dalam surah Az-Zumar ayat 31. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Yang berbawa maksud, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Ya. Dulu dekat dunia kamu berbantah-bantah, tapi kadang-kadang kamu bersamalah kan. Maksudnya geng lah, satu klik. Tapi nanti dekat akhirat, walaupun dulu kat dunia geng, kan, dekat akhirat kamu akan salahkan kamu. Bukan aku yang nak buat benda ni. Korang lah yang suruh aku buat benda ni. Semua korang lah yang salah. Korang yang sesatkan aku. Itulah depan Allah kita saling berbantah-bantah, saling menyalahkan sesama sendiri. Baik. Sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan tengok pada surah Yasin dulu ayat 38. Okey. Surah Yasin ayat 38. 39 dan 40 ya. Kalau nak buka muka surat 442. Surah Yasin pada singkapan ini kita akan menyingkap tentang bagaimana matahari itu, matahari, bulan ni beredar. Okey. So kita baca dulu ayatnya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Yang bermaksud, dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 39, dan kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanduk yang tua. Bentuk tanduk tua tu. Bentuk tanduk tua tu macam bentuk bulan sabit tu lah kan. Bulan sabit ya. 1122 pada Quran saya ni dia ada nota kaki. Dia mana nota kaki 1122 ni? 1122. Mana pula? Ada nota kaki tapi nota kakinya tak ada. Tak apa. Sebab Quran ni orang baru bagi hadiah kat saya. Ya, itu Quran yang berserta dengan tagging ya. Okey, kita pergi kepada ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Okey, baik. Sahabat-sahabat, dalam ayat ini ada banyak bentuk kejadian alam ini yang dibicarakan oleh ahli sains ataupun ahli astronomi ataupun ilmu falak. Dia bincang. Kalau sekarang ni kita panggil antara pengkajinya NASA. Ya. Baik, mereka membincangkan tentang bagaimana sebenarnya bulan dan matahari ini berada di muka bumi ini. Ya, macam mana di alam ini matahari itu bergerak bagaimana, dan akhirnya kita boleh lihat beberapa penemuan mengatakan matahari itu tidak bergerak, tetapi yang bergerak adalah kita. Betul tak? Ya, ini bumi yang bergerak, bumi yang berputar. Kalau kita tengok limustaqarrillaha. Mustaqar ini ialah paksi. Edaran. Dalam bahasa sains kita sebut paksi. Maksudnya dia ada lorong dia yang tertentu. Baik, jadi bumi ni dalam penemuan yang kita belajar ya sehingga hari ini, matahari itu tidak bergerak, yang bergerak ialah bumi dan juga bulan. Bulan itu bergerak mengelilingi bumi, paksinya mengelilingi bumi, dan dalam masa yang sama dia mengikut bumi mengelilingi matahari ya selama 365 hari yang membentuk kepada 1 tahun. Okey, ini yang kita belajar. Jadi kadang-kadang kita tengok i'jazul Quran. Ayat ini adalah ayat kehebatan ya. Bukti kehebatan Al-Quran. I'jazul Quran ialah satu bidang di dalam ilmu Al-Quran. Kalau kita pernah dengar pasal mukjizat Al-Quran, betul tak? Itulah i'jazul Quran. Dia akan bincang tentang bagaimana Quran lebih tahu tentang ilmu saintifik ni. Ilmu alam ni. Macam mana Quran lebih tahu? Sebab yang menjadikan alam ni Allah. Itu jawapannya. Yang menjadikan alam ini Allah. Maka sahabat-sahabat kita nak tengok bagaimana keserasian dalam ayat ini, iaitu ayat 38. Allah kata wasyamsu tajri. Matahari itu beredar di paksinya. Tadi kita belajar sains, bukan matahari yang beredar. Yang beredar adalah bumi. Jadi macam mana kita nak masukkan dengan fakta yang kita ada? Sahabat-sahabat, wallahu ta'ala a'lam, siapakah yang betul? Ya, yang betul tu yang kita kata matahari yang beredar ke ataupun matahari yang tetap tapi yang beredar tu ialah bulan? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita melihat kepada beberapa pendapat, dikatakan ayat ini maksudnya wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar di tempatnya kerana apa? Pandangan mata sekarang yang tengok mata siapa? Ayat Quran ni dibaca oleh manusia. Betul tak? Jadi dalam mata kita sebagai penduduk bumi, kita melihat apa?
kita melihat bumi yang bergerak ataupun kita melihat matahari yang bergerak. Sebab tu dikatakan matahari itu timbulnya ataupun terbitnya di sebelah timur dan tenggelamnya di sebelah barat. Seolah-olah matahari kan yang bergerak, betul tak? Jadi ayat ini dengan kacamata penduduk bumi, kacamata manusia, maka ya betul, seolah-olah matahari itu yang bergerak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang maha mengetahui Allah sahaja. Cuma kita ni kadang-kadang kita mengikut teori dan yakin dan pasti di sebalik kajian tu mungkin ada kebenarannya, dan ayat Al-Quran ini mencari, kadang-kadang kita boleh tengok dari sudut yang berbeza, dan itulah di antara keserasian untuk mengatakan ayat ini tidak bercanggah dengan teori yang kita temui tentang peredaran matahari. Sebenarnya bukan matahari yang beredar, tetapi yang kita tengok ialah nampak seolah-olah matahari itu yang beredar. Tapi di hujungnya kita boleh kata apa? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah yang paling tinggi yang mengetahui segalanya. Baik, kita tengok pula yang kedua. Tadi Allah cerita tentang matahari, wasyams, dan ayat 39 tentang wal qamar. Qamar ini apa? Bukan Kak Kamariah ya, tapi betul lah Kak Kamariah tu sebenarnya adalah bulan lah. So Kak Kamariah, orang nama Qamar, antaranya nama Qamar ayah saya lah. Qamaruddin, Qamar iaitu bulan, ad-din agama lah. So atuk saya, arwah atuk saya bagi nama pada ayah saya bulan agama. Ya, alhamdulillah al-qamar iaitu bulan. Yang mana bulan ini dia ada fasa-fasa dia. Kita dah bincang dahulu dalam Huda Al-Quran, ya, yang kita membincangkan tentang surah Yasin. Allah kata manazila qaddarna, Allah telah tetapkan dia ada manazil. Manazil dia ada bentuk-bentuk fasa-fasa yang tertentu, yang mana berubah bentuk tersebut daripada anak bulan sampailah menjadi bulan tua. Sampai menjadi tanduk bulan yang tua, tanduk tua. Dia akan pergi daripada anak bulan sampai tanduk bulan yang tua dengan fasa-fasanya, kemudian dia akan kembali recycle. Dia akan recycle balik bentuk tadi. Betul ya? Subhanallah. Subhanallah, kalau kita tengok pada 15, 1 sehingga 15, akhirnya 15 tu jadi apa? Dia jadi penuh bulat, dan bulat tadi dia akan kembali mengikut fasa sebelum itu, cuma dia berada dalam keadaan terbalik sahaja, akhirnya menjadi tanduk tua. Okey? Cantik kan? Subhanallah. Hebatnya Allah menjadikan bulan dan bintang itu, akhirnya yang terhasil tadi manazil, yang terhasil tadi bentuk-bentuk yang ada pada waktu yang tertentu itu sama pada setiap fasa. Baik, sekarang kita nak tengok pada ayat 40. Apa yang ada pada ayat 40? Nak bagi tahu matahari, siang dan malam ini, sahabat-sahabat, dia terjadi kerana pergerakan bulan dan matahari. Okay? So bayangkan kalau bulan itu tidak mendengar arahan Allah, matahari itu tidak mendengar arahan Allah, pastinya kacau bilau habis belaka dunia ni kan. Hari ni tak ada pula siang. Sebab apa? Matahari tak nak gerak. hari ni tak malam siang je. Rasa macam dah maghrib dah. Macam mana kita nak solat maghrib, sahabat-sahabat, nak solat Isyak? Kenapa? Semuanya dengan peraturan Allah. Ya Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Dan tidaklah malam itu dapat mendahului siang. Semuanya duduk pada tempatnya. Ujungnya sahabat-sahabat, saya nak tengok, nak sama-sama kita fokus pada hujung ayat ini. Wa kullu fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Kesimpulan daripada cerita pasal matahari dan bulan tadi, kesimpulannya apa? Wa kullu. Wa kullu ini maksudnya semuanya. Termasuklah semuanya ini bukan sahaja kembali kepada matahari dan bulan, tapi sebenarnya apa yang ada dalam falak. Falak.
Falak itu apa? Apa yang ada di angkasa raya. Kebetulan pula saya buat background macam tu kan. Angkasa raya semua tu termasuklah Mushtari, termasuklah Marikh, Neptune, Zuhal, Zuhrah. Semuanya sahabat-sahabat, yajri, semuanya dia berjalan ataupun beredar di paksinya, beredar di dalam paksinya. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, boleh kita tengok tak sama-sama? Ada satu keajaiban yang sangat luar biasa pada ayat 40 ni. Kita tengok perkataan apa? Kullun fi falak. Kullun fi falakin. Okay? 3 perkataan ni. Yang pertama kullu. Yang kedua fi, faya. Yang ketiga falak, fa lam kaf, falak. Falak tu angkasa raya. Sahabat-sahabat, ayat ini subhanallah luar biasa. Boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat, boleh tulis kat ruang komen tu. Tengok ayat macam mana kaf lam, kemudian fa ya, lepas tu fa lam kaf. Kalau baca ikut depan, kullun fi falakin. Okey, sekarang saya nak minta sahabat-sahabat cuba baca ikut belakang. Ikut falak dulu. Ikut kaf, ikut lam, ikut fa, ikut ya, ikut fa balik, ikut lam, ikut kaf. Baca terbalik. Cuba. Test market sikit. Jadi apa? Cuba baca. Tadi kita baca ikut depan, kullun fi falakin. Kullun fi falakin. Baca ikut belakang jadi apa? Kaf lam. Jom sama-sama. Kaf lam, kullu. Fa, ya. Daripada belakang ni, fa tu dekat falak tu, pergi ke belakang ni ya. Jadi fi. Kemudian fa, lam, kaf. Falakun. Subhanallah. Maha suci Allah. Bukan semua ayat ni jadi macam ni. Bukan semua ayat. Tapi pada ayat ini, subhanallah, antara singkapan tadabbur yang kita nak ambil. Allahu Akbar. Kullu fi falakin yasbahun. Setiap sesuatu yang ada dalam angkasa raya ini, walaupun kita kata matahari tadi berputar, beredar daripada barat, daripada timur ke barat, berputarlah semuanya sentiasa mengulang-ulang tasbih kepada Allah. Yasbahun, sabah. Tak kiralah hari ni, esok, lusa, tak kiralah apa pun, semuanya mengulang dari daripada depan pun mereka bertasbih. Walaupun patah balik ke belakang pun mereka tetap bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah. Malu kita sahabat-sahabat, malu kita. Kalau kita hari ni berat mulut nak tasbih pada Allah, berat mulut nak zikir pada Allah. Alam ini semua berzikir. Alam ini semuanya memuji, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jadi orang yang bertadabbur ayat-ayat Allah agar getar jiwa kita, agar terubat segala sakit dalam hati kita. Sakit apa? Sakit malas nak zikir. Sakit apa? Sakit malas nak bermujahadah. Sakit apa? Cintakan dunia. Semua itu dapat diubati dengan zikrullah, membaca ayat-ayat Allah. Sahabat-sahabat, itu satu yang kita singkap dalam surah Yasin. Jom kita sama-sama kita pergi kepada surah As-Saffat. Surah As-Saffat saya nak tengok pada ayat 102. Jauh sikit sahabat-sahabat, ayat 102. Okey, dapat? Dah buka dah? Kita baca dulu. Ayat 102 berbunyi, A'udzubillah minasyaitonirrajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka tatkala
Anaknya itu sampai ke peringkat umur. Ya, ini siapa? Masa ini cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Kisah ini cerita pasal bagaimana mimpi ya, seorang ayah tentang ayahnya iaitu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ismail, Nabi Ismail dah apa tu nama dia? Baligh, dan dia berusaha bersama-sama dengannya, iaitu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku telah bermimpi." Mimpi para nabi ni benar ya. Kalau mimpi kartun mungkin tak benar ya. Mimpi kita ni mungkin mainan tidur, mainan syaitan. Tapi mimpi para nabi benar. Maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Ini azbahuka. Aku sembelih kau, wahai anak. Jadi apa pendapatmu tentang perkara tadi? Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, ya abati, wahai ayah." Panggilan sayang daripada seorang anak kepada ayah, "If'al ma tu'mar." Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wahyu tersebut datang berbentuk mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim kena laksanakan. Maka anak dia kata, "Buatlah ayah, dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah. InsyaAllahu minas sabirin." Dengan kehendak Allah, insyaAllah, satajiduni. InsyaAllah kamu akan lihat saya orang yang di kalangan orang yang sabar. Maksudnya saya bukan orang yang tidak sabar dengan ujian daripada Allah. Sebab cerita pasal kisah ini menyentuh jiwa kita, ya, menyentuh sanubari kita. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kesimpulan tentang ru'ya ini, tentang perintah ini, iaitu pada apa? Ayat 106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Bala'ul mubin. Bala ujian, al-mubin nyata. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, itu adalah satu bentuk ujian yang berat yang Allah beri kepada para nabi. Sahabat-sahabat, tak kala Nabi Ibrahim kasih seorang ayah kepada anaknya, tatkala anaknya ini adalah anak yang terpaksa ditinggalkan waktu kecil. Kecil lagi, perlu dihantar dengan perintah Allah ke negeri yang jauh daripada Palestin, iaitu di sebuah tanah yang tandus yang namanya Makkahul Mukarramah di Hijaz. Kecil-kecil dah kena tinggal. Masa itu menyusu lagi sampai berlari-lari anak ibunya Sayyidatina Hajar untuk mencari seteguk air. Bayangkan, tatkala dewasa, tatkala dah baligh, ayahnya bermimpi pula untuk menyembelih anak dia. Satu ujian untuk Nabi Ibrahim dan juga anak dia. Nabi Ismail sangat sabar dan sangat tabah, namun dipesan pada ayah dia 3 perkara. 3 perkara dipesan, "Wahai ayah, nanti kalau kamu nak sembelih aku, tolong baju kamu nanti kamu ikat." Pernah tengok tak orang nak sembelih dia ikat baju, angkat jubah tu, ikat baju tersebut. Ya? Sebab aku tak nak nanti kalau darah aku terpercik ke baju kamu dan ibuku Sayyidatina Hajar melihat, dan ibuku akan merasa sedih. Ibuku akan merasa sesuatu kerana aku telah disembelih. Jadi dia minta ayah dia tolong ikat. Dia sangat menjaga supaya dapat melaksanakan perintah tersebut dengan redha dan tenang. Yang kedua, "Wahai ayahku, tatkala kamu sembelih aku nanti, tolong tajamkan pisau. Tolong tajamkan pisau." Peristiwa ini sangat sedih, sahabat-sahabat. Supaya aku tak merasai derita dan sakit, tolong tajamkan pisau, biar cepat proses tersebut. "Wahai ayahku, nanti waktu kamu nak sembelih aku, tolong palingkan wajahku. Jangan biar aku tengok depan dan aku akan melihat wajahmu, ya wahai ayah.
Kalau aku melihat wajahmu, nescaya mesti akan tumpah kasihan dalam diri aku, tumpah kasih dan sayang, dan akhirnya aku tak mampu untuk melaksanakan perintah dari Allah. Tolong palingkan wajahku supaya aku boleh sahabat dengan perintah ini, untuk melaksanakan perintah ini. 3 pesanan Nabi Ismail menandakan Nabi Ismail dan Sayyidina Ibrahim bukan senang sahabat-sahabat nak laksanakan perintah Allah. Mereka melalui ujian, pengorbanan perasaan jiwa, sehingga penduduk langit pada waktu itu semua sayu melihat peristiwa tersebut, dan semua rasa bagaimana harap-harap peristiwa ini tidak menjadi satu permulaan yang akhirnya umat yang lain menjadi suatu perkara yang kena lakukan kerana sangat perik, sangat-sangat sukar untuk melaksanakan perintah tersebut daripada seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang terhadap seorang anak, yang penuh dengan cinta kepada seorang ayah. Sangat sukar. Malaikat berdoa meminta pada Allah, dan akhirnya Allah jawab, ini bukannya untuk menyeksa hamba-Ku, tapi ini adalah inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini semua adalah ujian, ya, yang nyata daripadaku. Dan ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjaya menjalani ujian tersebut. Sahabat-sahabat, ibrah yang kita nak sama-sama ambil daripada peristiwa ini, walau hebat, walau besar manapun ujian yang kita hadapi, ingatlah ujian kita tak sebesar ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan tatkala Allah berikan ujian kepada kita, Allah melihat dan Allah mengetahui kemampuan diri kita. Yang Allah nak tengok apa? Kamu nak laksanakan ataupun tidak, itu sahaja. Kamu nak laksanakan ataupun kamu awal-awal mentah-mentah lagi kamu memberikan alasan. Kamu kata kamu tak boleh. Ni susah ni, tak payahlah ni kan. Payahlah ni kan. Solat payahlah solat ni. Payah. Tak. Maksudnya belajar. Ujian yang Allah berikan untuk nak tengok kita taat ataupun tidak. Itu matlamat daripada ujian. Bila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus Allah gantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Terus bila Allah kata, sebenarnya aku bukan nak susahkan kalian, tapi aku nak uji. Nak tengok siapa yang nak laksanakan perintah yang telah aku berikan. Maka terus Allah gantikan bizibhin azim, gantikan Nabi Ismail tadi dengan kibas, ya, dengan seekor kibas. Baik, sahabat-sahabat, insya-Allah kita dapat tengok pada ayat tersebut, dan saya nak pergi lagi satu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam pada ayat 149. Ayat 149. Betul ke? Surah As-Saffat. Taklah 39 lah. Ayat 139. Bukan 49, 39. 139. Kita baca dahulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Ayat 139 hingga 144 yang bermaksud, dan sesungguhnya. Saya kan Quran ni kurang tagging tau. Kurang tagging. Tengok. Betul lah kat situ kisah Nabi Yunus alaihissalam, tapi bila saya nak baca terjemahan tu saya kena alihkan. Sebab dia tutup. Tak nampak. Okey. Dan sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian dia diundi. Ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian.
maka dia telah ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, iaitu bertasbih kepada Allah, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari bangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan kami utus kepada dia 100,000 orang lebih sehingga mereka beriman, kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Sampai situlah ya. Sebenarnya bukan 144 sampai 148. Okey. 148 sebab 149 dah mula dah tentang kenapa anak-anak perempuan itu apakah anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan mereka untuk anak-anak lelaki. Ini kesyirikan yang dibuat oleh orang musyrikin. Dia kata orang perempuan tu adalah anak Allah, anak lelaki anak depa. Ini ayat 149. Okey, kita tengok sahabat-sahabat daripada surah Yunus. Ada surah nama surah Yunus, tapi tak banyak cerita pasal kisah Nabi Yunus. Betul tak? Tapi dalam surah As-Saffat ni, cerita pasal kisah Nabi Yunus ni seolah-olah penuh. Seolah-olah penuh cerita dia. Kamu bawa diri ke mana, ke kapal, ya. Setelah kamu rasa berputus asa dengan kaummu yang tak nak mendengar langsung nasihat daripadamu. Kemudian kamu naik kapal, kapal pun penuh. Bila dah naik penuh, tak boleh kita ni, kakang kita sama-sama semua karam, semua tenggelam. Kita buat undian lah, siapa yang perlu terjun keluar. Sebab apa? Penuh sangat kapal kita ni. Naik nama Nabi Yunus alaihissalam. Oh, dia kalah lah. Dia tu yang disebutkan tentang dia kalah. Ya. Dalam ayat mana? Dalam ayat 141. 141 ayatnya berbunyi minal mudhadin. Minal mudhadin. Nama dia naik. So dia pun kena buang lah. Kena buang daripada laut, daripada kapal tersebut. Bila dah buang daripada kapal, terus kena telan. Kena telan dengan ikan nun. Nun, ikan nun. Bila dia ditelan oleh ikan nun, dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia sukar. Dia duduk di dalam perut ikan nun, tidak ada makan, tidak ada oksigen, tidak ada cahaya. Sahabat-sahabat, kalaulah kekuatannya apa di situ, kekuatannya Nabi Yunus alaihissalam tetap banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah. Kalau bukan kerana tasbih dia, pasti Nabi Yunus alaihissalam akan duduk dalam perut ikan Hud sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi ini adalah antara tadabbur ataupun singkapan tadabbur yang kita nak lihat, iaitu apa? Yang pertama, tubuh para anbiya itu tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan reput, tidak akan binasa. Itu yang pertama. Jadi sebab tu kalau dia tidak dikeluarkan daripada perut tersebut, dia tetap seorang nabi, maka dia akan kekal berada dalam perut ikan nun sampailah kiamat. Yang kedua, kata para ulama mufassirin, kalaulah dia akan kekal dalam perut ikan nun tersebut, maka ikan nun tu pun kekal lah sampai hari kiamat. Ni antara kita kata bagaimana para ulama melihat sudut ayat tersebut sehingga mengatakan qil, bahawa ikan nun itu masih hidup hingga sekarang. So nak cari tak ikan nun tu? Wallahu ta'ala alam kan. Kalau ikutkan memang nak cari, tapi macam mana nak cari buktinya kan? Tak apa, kita beriman dengan ayat tersebut. Ya. Kalau kita kata Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam tu, dia akan kekal sampai kiamat, ya. Mungkin ikan tu juga akan kekal hidup sehingga hari ini. Tapi ikan di mana satu? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian dia pun dimuntahkan. Masa tu ikan nun nak muntahkan dia, dengan perintah daripada Allah, dibawalah dia ke tepi pantai. Dibawa ke tepi pantai dan ikan nun pun memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Dia keluar dalam keadaan, ya Allah, ya Tuhanku, tak larat. Bayangkanlah, tak makan, tak bernafas kat dalam tu. Akhirnya keluar tu Allah nak bagi tenaga kembali dengan cepat, maka ditumbuhkan pokok yaktin.
pokok yaktin iaitu jenis pokok labu, dan terus dapat tenaga Nabi Yunus alaihi salam. Pelbagailah benda yang kita boleh tengok pada ayat ini. Yang pertama, yang pertama tadi kita dah tengok, yang kedua apa? Yang ketiga, tasbih. Tasbih adalah kekuatan kita. Tak kala Allah bagi ujian pada kita, ujian ni memang Allah layaklah bagi kita siapa pun. Kalau Nabi pun Allah uji, lagilah kita ni yang iman dia tak tahu macam mana, lagilah Allah uji, betul tak ya? Jadi bila Allah uji kita, kita mesti nak cari penyelesaian daripada ujian tersebut. Banyakkan berzikir. So tak kala dapat ujian, jangan mengeluh. Dapat ujian, jangan kita memarahi Allah. Nak marah kat siapa? Nak marah kat orang tu, marah kat orang ni pun apa? Tak guna. Tapi kita muhasabah balik diri kita, minta maaf dengan Allah. Puji Allah. Tengok kebesaran Allah. Subhanallah, subhanallah. Puji. Bila kita puji Allah, bila kita sedari kesalahan diri kita, di sana antara sebab untuk Allah keluarkan kita daripada ujian tersebut. Okey, habis dah sahabat-sahabat, insya-Allah kita tengok sedikit lagi dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, saya nak ambil pada ayat 15. Boleh tengok muka surat. Surah Az-Zumar. Surah Sad lah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim. Saya tertinggal. Ada lagi satu di tengahnya surah Sad. So juzuk 23 mengandungi 4 surah. Tertinggal di tengahnya surah Sad. Sorry ya. Tapi kita ambil singkapan, insya-Allah kita nak merenung pada surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ayat 15. Nanti surah Sad, sahabat-sahabat boleh tengoklah kalau ada isu-isu yang boleh kita tadabbur sendiri. Okey, ayat 15 yang berbunyi fa'budu ma syi'tum min dunih Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Okay, ayat 15 bermaksud, maka sembahlah selain dia sesuka hatimu, wahai orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, dalam ayat ini nak terang tentang kerugian. Benda yang paling rugi. Kadang-kadang kita rasa macam, apa ya paling rugi? Ya, kalau beli makanan dekat bazar Ramadan, lepas tu makanan tu basi. Rasa rugi, sakit hati. Ya Allah, rugi Ustazah, habis RM5 saya. Kita rasa rugi besar dah tu. Lagi apa lagi? Kita periksa buat tak betul-betul. Kita lah saya lah pun ingat dulu masa belajar dulu. Sekarang ni baru menyesal kan. Ya Allah, ruginya aku. Kenapa aku tak belajar betul-betul kan? Allah, ruginya. Adakah kita rasa rugi suatu peperiksaan yang kita alami dan itu yang paling rugi. Kata orang apa? Kalau SPM tu tak buat betul-betul, memang kau tanggunglah kerugian tu kan. Maksudnya kena buat betul-betul. Adakah itu yang paling nyata? Itu adakah kerugian paling nyata ataupun orang berniaga? Orang berniaga, lepas tu dah letak modal berapa? 200,000. Ya Allah, bukan kata untung, rugi 200,000 juga. Bukan kata pulang modal rugi lagi. Maksudnya apa? Apa yang burn 400,000 lah. Itu nak kira kerugian yang nyata ataupun tidak? Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini tentang orang musyrikin yang menyembah selain pada Allah. Kalau kamu nak tahu, kerugian yang paling nyata ialah bila kamu syirik pada Allah. Ya Allah, bila kamu syirik pada Allah, ini adalah nyata. Allah boleh mengampunkan semua dosa. Tapi Allah tak ampunkan dosa syirik. Dosa syirik. Allahu Akbar. Dosa syirik ni berat sahabat-sahabat. Jangan main-main.
Syirik boleh terjadi hatta dengan menilik. Menilik. Saya tengok semalam. Sempatlah saya tengok semalam. Dekat TikTok. Ya. Terima kasih kalau ada yang sahabat-sahabat yang ikut TikTok saya. Kalau siapa nak cari, DRL_Ustazah Nurul Hidayah. Jadi tengok-tengok tu, ya Allah, apa benda dia buat ni? Kan? Buat apa? Kocok kad. Apa benda yang dia buat kocok kad ni? Kan? Waktu tu puasa, waktu berpuasa, bayangkan. Dia buat kocok kad, lepas tu dia kata, dia pun tarik tu, dia panggil nama, siapa-siapa yang nak kocok kad tu, panggil nama, lepas tu dia pun baca. Dia tunjuk gambar tu, oh ni kamu punya jodoh ni dah dekat dah ni. Lepas tu, baca pula nama orang lain. Okay, siapa yang nak boleh sebut. Tak tahu lah dia bagi duit ke bagi apa, saya tak pasti sangat. Tak faham permainan TikTok, dia tak macam Facebook kan. Facebook dia ada star. Star tu dia bagi duit. Kat TikTok saya tak tahu dia bagi duit macam mana bentuk dia. Tapi saya rasa dia ada bagi something lah. Maksudnya ada token tu. Jadi siapa yang bagi token tu, dia akan baca. Jadi diorang pun ramai. Kan? Baca. Saya nak katalah nama dia, misalnya kata nama dia Katie. Kan? Alamak cikgu Katie pula. Bukan nama sebenar. Tak ada. Katalah nama kat situ apa Aini lah kita katakan. Ada tak nama Aini? Tak ada nama buruk sikit lah. Ini semua nama orang baik-baik ni. Katalah nama dia contoh nama dia apa ya Allah tak keluar pula nama-nama yang tak baik. Catherine katalah kan, Katerina ke apa kan. Okey, Katerina dia kata, okey saya punya nasib saya. Lepas tu dia pun kocok. Lepas tu dia pun angkat. Dia kata, ini nasib kamu. Nasib kamu sebenarnya kamu nak buat perniagaan, tapi perniagaan kamu ni kamu kena teliti balik. Ada benda yang tak kena ni dalam perniagaan ni. Kalau tidak nanti kamu rugi. Tunjuk pula kad ini. Cakap, ya diorang ni betul ke main-main ke apa kan? Saja-saja ke? Tak, rupanya memang berbayar. Siapa nak personal card kena bayar RM50. Tu personal coaching. Dapat nombor WhatsApp dia akan layan lah. Apa yang kita nak secara personal. Cakap, ya Allah, ya Tuhanku, bulan Ramadan. Tak tahulah, mungkin sebelum bulan Ramadan pun dia dah buat dah kan. Jadi saya pun tegur lah. Bila saya tegur tu, dia pun maki lah saya kan. Kalau yang jenis alim-alim ni tak payah tengok TikTok, baca Quran je. Saya pula tak berbalas, tapi dalam hati saya pun termenung juga. Sebab aku baca Quran lah, aku cakap macam tu, betul tak? Sebab aku baca Quran lah. Sebab Quran cakap apa? Bila nampak perbuatan yang mungkar, perbuatan yang syirik, selagi kita mampu tegur. Allahu Akbar. Bila kita tengok ayat ini, ayat tentang syirik, kita sedang merugikan kerugian yang paling besar dalam kehidupan kita. Dekat bila nanti kita rugi? Dekat Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Kita rugikan diri kita. Kita rugikan anak-anak kita. Kenapa? Tak ada sedikit keuntungan pun. Kalau kau dapat beli Velfire sekalipun dengan permainan menilik nasib tadi, dengan khidmat servis menilik nasib tadi, dan akhirnya kau mati dan kau akan mati. Dan syirik tersebut kau bawa, kau tak sempat taubat minta pada Allah, dan Allah boleh ampunkan segala dosa dengan solat kita. Allah boleh ampunkan dosa-dosa kecil kita, tapi dosa syirik tidak terampun kecuali kita bertaubat, tajdid kita punya kalimah thayyibah, syahadah kita. Saya doa dan sahabat-sahabat kita doakan orang-orang Islam kita tidak selemah itu. Kita harap diorang main-main. Saya harap diorang main-main. Dan saya harap diorang tidak bermaksud seperti yang begitu, dan sekiranya mereka terbuat tanpa mereka ketahui, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada saya, hidayah pada mereka dan kita semua. Allah bagi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah pada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. So itulah kerugian paling nyata apabila kita syirik kepada Allah. Okay, sahabat-sahabat, insyaAllah kita sampai sini saja. Saya ada 3 sebenarnya tapi tak sempat. So insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari dalam juzuk ke-24. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.